Alhamdulillah, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya seperti yang dijanjikan kita terus ke topik yang kami bawakan kepada anda untuk hari ini. Yang pertamanya iaitu berkenaan dengan Rejab, bulan tanam amal soleh, dan bersama dengan saya iaitu saya kenalkan Ustazah Aida Hayati Muhammad Sanadi selaku pensyarah bahasa Arab. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustazah, bulan Rejab ni banyaklah amal-amal soleh yang boleh kita lakukan untuk kita menghadapi persediaan sebelum Ramadan lah. Jadi Ustazah, permulaannya mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada saya dan juga para penonton berkenaan dengan keistimewaan bulan Rejab ni. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bila kita menyebut tentang bulan Rejab ya. Okey, bulan Rejab ni benda pertama yang kita perlu tahu adalah dia sendiri adalah Allah yang ciptakan ya. Allah yang ciptakan bulan Rejab, okey. Allah yang ciptakan hari, Allah yang ciptakan tahun. Betul. Okey, jadi kita tak akan tahu keistimewaan bulan Rejab ni kalau Allah tak bagi tahu kita. Okey, dan kita macam mana kita tahu pula bulan Rejab ni istimewa? Allah bagi tahu dalam surah At-Taubah ayat 36. Ya. Okey. Dan Allah kata bulan-bulan Allah ni ada 12 bulan dan Allah pilih 4 bulan haram sebagai bulan istimewa, iaitu antara salah satunya adalah bulan Rejab. Okey, so insya-Allah nanti kita akan tengok apa keistimewaan bulan Rejab. Okey, dan kita di Malaysia terutamanya sangat termasyhur ataupun sangat famous dengan hadis-hadis kan ataupun amalan-amalan yang tertentu. Okey, tapi hakikatnya kita akan tengok adakah betul ataupun benar okey amalan-amalan khusus yang dikhususkan dalam Rejab ni sebenarnya, insya-Allah. Wah, itu yang perlu kita merebut peluang lah Ustazah kan? Betul. Dan apa antara keistimewaan bulan Rejab ni seperti yang Ustazah nak kongsikan tadi? Okey. Ya. Okey, jadi pertama sekali tadi macam saya sebutkan, bulan Rejab okey Allah kata dia istimewa berbanding bulan-bulan lain. Okey, kenapa bukan bulan Syaban? Okey, kenapa bukan bulan Safar? Okey, kan? Jadi kita tahu bulan Ramadan dia lagi baik daripada bulan Rejab. Okey, bulan Rejab lagi baik daripada bulan-bulan lain. Okey, sama juga macam hari. Banyak-banyak hari Allah pilih hari Jumaat. Hari ni hari yang istimewa kan. Banyak-banyak malam Lailatul Qadar yang Allah pilih sebagai malam yang istimewa. Okey. Jadi kalau kita tengok sedikit sejarah apa peristiwa yang berlaku pada bulan Rejab juga. Okey, bulan Rejab di mana berlakunya hijrah pertama dalam Islam. Apabila umat Islam ditindas. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk umat Islam berhijrah ke Habsyah atau sekarang kita kenali sebagai Ethiopia lah. Dan kalau kita tengok Ethiopia ni dikuasai oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi ni Kristian, tapi macam mana pula Rasulullah suruh berpindah berhijrah ke sana. Jadi mestilah ada sebab-sebabnya dan peristiwa ni berlaku pada bulan Rejab. Dan banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Rejab yang boleh saya sebut sikit. Mungkin antaranya adalah Isra' dan Mi'raj kan. Isra' dan Mi'raj yang mungkin nanti kita akan cuti. Dan ada peristiwa ataupun program tentang Isra' dan Mi'raj. Dan ada juga peristiwa penting untuk umat Islam iaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk yang mana kita tahu perang terakhir Rasulullah SAW yang join Rasulullah sertai Perang Tabuk pada bulan Rejab. Dan Perang Tabuk ni bukan perang yang kecil lah. Dia adalah satu perang yang sangat besar antara umat Islam dengan kerajaan Romawi. Itu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Manakala kita boleh tengok juga peristiwa besar selepas Rasulullah SAW yang mana pembukaan kota Al-Quds. Kita tahu kota Al-Quds dibuka oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Dan peristiwa ini berlaku pada bulan Rejab juga. Jadi inilah masanya untuk kita grab, untuk kita capai, untuk kita rebut amalan yang terbaik dalam bulan Rejab ni, insya-Allah. Okey. Dan bila bulan Rejab ni kira bulan special jugalah untuk umat Islam kan. Betul. Untuk kita memperbanyakkan lagi amal, untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Tapi Ustazah, apa antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk kita tambah baik, mungkin memperbaiki dari segi solat kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Inilah permulaan yang baiklah bulan ni Ustazah. Betul. Ya, antaranya Ustazah. Soalan sangat menarik kan. Macam saya cakap tadi, kita tak ada kalau ikutkan tak ada hadis yang sangat spesifik mengatakan bulan Rejab ni kita kena buat puasa ni, kita kena buat itu, kena buat ini, tak ada.
Okey, tapi secara generalnya, okey, secara umumnya, okey, bulan Rejab Allah sebut dalam Quran tadi adalah bulan haram, antara bulan haram. Jadi apa yang diharamkan okey dalam bulan Rejab ni? Okey, mengikut kalau kita tengok sejarah, kita kaji balik, okey, bulan haram ni adalah bulan di mana diharamkan berperang lah. Okey, berperang ni disebabkan adat orang Arab dulu dia suka untuk berperang. Okey, dan dia haramkan berperang pada bulan-bulan haram 4 tadilah, dan termasuk antaranya adalah bulan Rejab. Dan bila Islam tu datang, okey, bulan ini dinamakan bulan haram. Okay, kita sambut, raikan orang-orang Arab yang menyatakan tak boleh untuk berperang pada bulan Rejab. Jadi bila Islam datang, tak boleh untuk melakukan perkara-perkara haram lah. Apabila kalau kita lakukan juga perkara-perkara haram dalam bulan-bulan haram ni, especially bulan Rejab, balasan tu akan digandakan. Balasan keburukan yang kita buat tu akan digandakan. Contoh benda simple mencuri. Bulan-bulan lain mencuri tu tetap salah kan. Tapi bila datangnya bulan Rejab, dia akan berganda. Bukan pahala je bertambah. Yes, betul. Dia jadi haram tu maksudnya kita diharamkan untuk buat benda yang haram. Dan kalau kita buat juga benda tu, balasan tu akan berganda. So bila balasan keburukan pun berganda, apatah lagi kebaikan-kebaikan kan. So kalau kita selalu kan suka untuk pergi beli barang, suka yang one free one, two free two kan. Tapi sekarang ni Allah bagi bulan Rejab sebagai hadiah untuk kita, untuk bila kita buat something, kita sedekah RM5, dapat RM10. Berganda kan. So secara fitrahnya memang kita sangat suka kan benda yang berganda kan. Beli something selalu nak benda free. Sekarang ni Allah dah bagi dah. Allah dah cakap bulan Rejab ada benda bila kau buat kau akan dapat double. Jadi waktu ni lah kita ambil peluang untuk tuaikan hasil kita untuk kita tanam. Untuk kita tanam dan nanti kita akan tuaikan sebelum kita masuk bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan nanti kita dah pecut terus. Sekarang kita baru nak start engine lah kan segala ibadah-ibadah kita. Mungkin sebab tadi kan kita ada sebut Isra' Mi'raj berlaku pada bulan Rejab kan. Dan kita tahu pada Isra' Mi'raj Allah hadiahkan pada kita solat. Kan? So solat satu hadiah yang besar untuk kita sebenarnya kan. So kita tengok balik solat kita tahu solat ni sejak dari umur 5 tahun. Sekarang mungkin dah 20 tahun, 30 tahun kan. Kita dah kan 20 tahun, 30 tahun. Masih jadi sama lagi adakah masih sama? Adakah masih sama kualiti kita waktu belajar kafan 6 tahun, 7 tahun dan sekarang kan. Jadi sekaranglah untuk masanya untuk kita baiki balik kan bulan Rejab, bulan kita dapatnya solat. Jadi apa salahnya kita upgrade balik kita solat kan. Kalau kita handphone pun nak upgrade, kereta pun nak upgrade. Alamak. Kan, semua nak upgrade tapi takkan dah solat tak nak upgrade kan. Betul. So sangat kita renung sekejap. Apa yang kita nak upgrade dalam solat kita. Nak tambah khusyuk ke, nak dah faham belum? Dah faham belum semua bacaan-bacaan dalam Quran, dalam solat tu sendiri kan. So kita tahu sebab solat ni adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi hubungan kita nak hubungan kita baik dengan manusia, kita pun nak jagalah juga kan hubungan kita dengan Allah insya-Allah. Kita nak jaga hablum minallah dan hablum minannas lah kan. Hubungan cukup penting untuk kita kan. Hubungan dengan Allah pun penting, hubungan sesama manusia pun penting juga Ustazah. Jadi Ustazah tadi dia menyentuh tentang Isra' Mi'raj tadi kan. Itu hadiah Allah berikan kepada kita solat. Dengan pada awalnya jumlahnya agak banyak, dan akhirnya dikurangkan. Betapa ialah sebenarnya Nabi Muhammad SAW memahami kan sebenarnya kita ni keperluan kita berapa banyak, bagaimana. Makin lama kesibukan itu akhirnya semakin berkuranglah kan jumlah solat itu. Dan sebenarnya walaupun jumlah solat itu mungkin kurang, tapi kadang-kadang Ustazah kita ni berat juga nak buat. Kadang-kadang kan dah tahu waktu tu masuk kan. Buat kerja lain dulu. Selesaikan urusan dunia ni dulu sebelum kita sebelum kita menaikkan solat. Jadi mungkin ada sedikit kata-katalah daripada Ustazah supaya kita memperbaiki jugalah perkara-perkara itu yang mungkin kita nampak macam benda tu simple ataupun remeh saja, tapi itulah yang memberi impak kepada solat kita, kepada iman kita dan juga diri kita. Betul. Soalan sangat menarik kan. Bila sebut tentang solat
solat. Okay? Tak semua orang boleh rasakan yang solat tu sebagai hadiah lah. Kan? Kita tak betul-betul menghargai solat tu sendiri. Okay? Dan kita sebenarnya beruntung lah sebab Allah panggil kita sehari 5 kali kan untuk mengadu, untuk bagi tahu dekat Allah apa yang kita nak hari ini. Okay? Subuh tadi kita baru solat subuh pagi tadi kan, macam mana subuh kita dah minta apa hari ini dengan Allah kan. Okay? Dan kita nak permulaan hidup kita hari ini baru pukul 8 lebih kan. Kita nak start, kita nak panjang lagi perjalanan kita hari ini. Adakah kita dah minta dengan Allah kan supaya Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Okay? Dan Allah tahu kadang kita tak sempat, kita sibuk itu, sibuk ini kan. Jadi Allah hadiahkan. Okay, sekejap lagi Zuhur, so minta apa yang nak minta pada hari ini kan. Dan kita sangat menarik bila kita boleh jadikan solat itu adalah benda yang kita tunggu-tunggu. Tak sabarnya nak solat Zuhur kejap lagi, tak sabarnya nak solat Jumaat sekejap lagi kan. Okay, bila kita ada perasaan tu seolah-olah kita dah ada hubungan yang sangat rapat dengan Allah kan. Contoh bila kita sayang dekat seseorang kan, bila kita sayang dekat orang, kita tak sabar nak jumpa, kita counting ni. Counting bila nak jumpa dia ni kan. So sama setiap juga detik itu kan. Setiap detik kita macam okey kejap lagi nak jumpa kekasih hati. Okay, sesama juga kejap lagi nak jumpa Allah, nak bagi tahu apa yang berlaku. Kita nak ceritakan dekat Allah, oh hari ini dah berlaku macam ni kan. Betul. So konsep dia bila macam mana kita nak rasa rindu dekat solat tu, nak rasa sayang dekat solat tu adalah dengan kita cinta dekat Allah dulu kan. So macam mana nak cinta, nak sayang dekat Allah tu, kenal Allah tu kan. So macam sama juga bila kita sayang dekat seseorang tu, kita tak perlu pun buat reminder, timer kejap lagi, oh aku kena rindu sekian. So sama juga okay, bila Allah ni bila kita nak rindu dia, kita tak ada pun kejap lagi nak buat timer zikir sekian-sekian. Betul. Okay, benda tu dari hati kita. So bulan Rejab ni kita ambil kesempatan untuk bersihkan hati kita, untuk kita buang benda-benda yang tak penting dan kita masukkan Allah, cinta Allah tu dalam hati kita, insya-Allah. Subhanallah. Dan mungkin ada tips lah Ustazah kan untuk yang bagi yang mungkin baru nak, yalah mungkin alhamdulillah ada kesedaran untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk jadi insan yang lebih baik, umat yang lebih baik, hamba yang lebih baik, insya-Allah. Jadi tips sebagai permulaannya Ustazah yang baru-baru nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang mungkin dah momentumnya masih sama jadi nak memperbaikilah ke arah yang lebih baik, menjadi insan yang lebih baik kan. Mungkin ada tips bagaimana, apa yang boleh, amalan yang boleh kita lakukan Ustazah ketika ini? Okey. InsyaAllah kalau kita nak tengok secara kemampuan kita kan, kita rasa macam okey, aku kena solat, aku kena sedekah, benda-benda basic, benda-benda yang asas kita tahu sejak dari kecil lagi kan, dan kita pun rasa nak buat, dan kadang tu bila kita buat tu kita rasa dry, kita rasa oh aku buat ni macam kosong je, tak rasa benda tu tak sampai ke dalam hati kita kan. Jadi serupanya kita terlupa untuk minta sesuatu dengan Allah. Okay, kita minta ya Allah hadirkanlah hati aku kan ikhlas semasa aku buat sesuatu tu. Okay, bila aku solat ni, okay, dah angkat takbir tapi kepala dah sampai dekat KL dah sampai dalam mall dah. Tempat lain. Tempat lain dah kan. Jadi sebelum solat tu lagi kita dah minta ya Allah tolonglah bagi aku hati yang khusyuk kan untuk ingat kepada Engkau. Okay, bukannya waktu nak angkat takbir baru nak ni. Okay, tapi sejak kita ambil wuduk lagi kita dah terdetik, sekejap lagi aku nak jumpa Allah ni, jadi aku tengah fikir nak mengadu apa dekat Allah, okay, nak cakap apa dekat Allah sekejap lagi. Okay, jadi hadirkan rasa cinta tu, rasa rindu tu dekat Allah. Kadang-kadang kita susah nak dapat kan, so kena paksa. Okay, bila paksa pun tak dapat juga, okay, minta dengan Allah sebab ada satu kata-kata yang mengatakan kalau kita nak cari hati kita, carilah pada Al-Quran. Okay, kalau kita baca Quran tapi rasa dry juga, rasa kosong juga, okay, cari pada tempat-tempat ilmu, okay, tempat yang menuntut ilmu. Dan kalau tak jumpa juga, minta dengan Allah hati yang baru. Okay, mungkin hati kita ni dah sakit, dah ada masalah, bila kita solat pun dah tak rasa apa-apa, bila kita mengaji pun tak rasa apa-apa, dia seolah-olah macam orang yang demam kan, lidah dia dah rasa pahit, nak makan favorite food dia pun. Okay, sama juga hati kita, bila hati kita dah sakit, dia tak rasa dah kemanisan dalam ada rasa, hilang rasa. Betul. Okay, rasa manis tu dah hilang. Jadi nak tak nak kita minta dengan Allah lah, ya Allah tolonglah bagi ke aku sebuah hati yang baru kan, yang boleh mencintai Engkau, yang boleh mengikhlaskan semua apa yang kita buat ni kerana Allah kan. Sebab bukannya buat tu sebab manusia dan sebagainya lah. Betul. InsyaAllah. Dan Ustazah, di kesempatan waktu yang kita ada ni, mungkin ada sedikit kesimpulan daripada Ustazah sendiri berkenaan dengan tajuk kita pagi ini, dan mungkin ada tips untuk berdoa selain daripada kita minta Allah tadi ikhlaskan hati kita, gantikan dengan hati yang baru yang lebih redha dan juga yang lebih mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada lagi perkara lain yang boleh kita minta. Okey. Jadi
dalam bulan Rejab ni kan, kita sangat sangat famous dengan satu doa ni. Okay, walaupun matan dia tak pasti dia punya ni, tapi tak salah untuk kita beramal dengan doa yang kita selalu dengar. Senang je. Allahumma barik fi Rajab. Okay, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Okay, yang mana kita sendiri pun sekali dengar pun dah boleh hafal lah, dah boleh baca lah. Kan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana tu dah cepat hafal. Jadi kita tukar sikit. Fi Rajab wa Sya'ban. Okay, kita minta apa dekat Allah? Kita minta, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Sya'ban, kan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Okay, so kita preparation kita untuk bulan Ramadan ni, okay, adalah pada bulan Rejab. Bulan Rejab ni kita cuba berlatih untuk banyakkan bangun qiyam, kan, banyakkan sedekah, banyakkan tilawah. Okay, bukannya bila Ramadan nanti barulah nak buka mana kan. Okay, so bulan Rejab ni sebagai inilah pemanas permulaan, kan. Dan doa itu boleh diamalkan setiap hari ketika bulan Rejab. Betul. Okay, bila dah sampai bulan Sya'ban nanti kita tukarlah Allahumma barik lana fi Sya'ban dan wa ballighna Ramadan. Okay, sebab sekarang kita tak tahu siapa yang terpilih untuk masuk ke madrasah Ramadan, kan. Mungkin kita tak tahu antara kita, kan, yang akan pergi dulu sebelum masuknya Ramadan. Allahu akbar. Itulah. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Aida Hayati Muhammad Sanadi, iaitu selaku pensyarah bahasa Arab. Terima kasih banyak Ustazah. Perkongsian hari ini banyak yang manfaat yang saya dan juga para penonton dapat hari ini. Jadi insya-Allah sama-sama kita memperbaiki diri kita, sama-sama kita memperbaiki hati kita dan juga amalan kita agar kita dapat berjumpa dengan Ramadan dan menjadi insan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Dan seterusnya para penonton, terima kasih banyak Ustazah.